Selamat pagi, salam sejahtera. Ini berita terkini, keputusan terkini daripada Zahid Hamidi berkaitan dengan pemilihan Perdana Menteri di Istana Negara. Hari ini mengejutkan apabila kali pertama Zahid Hamidi mula bersuara sekali lagi. Sejak akhir-akhir ini aku agak suka dengan pendirian Zahid Hamidi. Dia mempunyai satu sifat kepimpinan yang tiada pada orang lain, yaitu dia tidak pernah berganjak pada apa yang dia perjuangkan. Ini pemimpin yang sebenarnya perlu ada, dan ini ciri pemimpin yang memang perlu ada pada seorang pemimpin. Hari ini Zahid Hamidi dengan kekal pada prinsipnya mengatakan bahwa dia mengarahkan, meminta Khairi Jamaluddin bersabar. Sabar saudara KJ, kata Zahid membalas kritikan Khairi di Facebook. Usaha menentukan Perdana Menteri yang ke-10 diteruskan dengan Istana Negara, mahu parti-parti politik menubuhkan kerajaan perpaduan. Malaysia kini membawakan berita terkini secara langsung. Pada tepat 10.30 pagi, Zahid mengatakan, sabar saudara KJ. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menasihati Khairi Jamaluddin untuk menunggu pemilihan parti yang akan diadakan tidak lama lagi. Ia berikutan kritikan Khairi terhadap Ahmad Zahid berkaitan rundingan untuk menubuhkan kerajaan baru yang sedang berjalan. Jawatan dalam parti sesiapapun boleh bertanding nanti, kata Zahid Hamidi. Sabar saudara KJ, kata Zahid ketika membalas hantaran Khairi semalam. Dalam hantaran itu, Khairi berkata, Zahid sudah tiada otoriti moral untuk terlibat dan malah membuat keputusan berhubung rundingan pembentukan kerajaan baru. Ketika kempen PRU 15, Khairi ada menyatakan hasratnya untuk memimpin UMNO di masa akan datang. Melalui hantaran Khairi di dalam Facebook, Khairi mengatakan bahwa perundingan pembentukan kerajaan baru tidak boleh melibatkan Zahid Hamidi. Khairi mengatakan beliau tidak lagi ada keabsahan moral selaku Presiden UMNO dan mesti undur segera. He may be president in name, but he has no moral authority left to decide on behalf of UMNO, kata Khairi Jamaluddin. Kenapa sekarang baru nak bersuara? 2018 saya lawan Zahid untuk Presiden UMNO. Lepas tu banyak kali cakap dia kena beri laluan. Itu dia saudara-saudara sekalian, pendedahan daripada Khairi Jamaluddin. Dan tepat pada pukul 10 pagi hari ini, kita mendapat laporan bahwa Raja-Raja Melayu mula tiba di Istana Negara untuk memulakan mesyuarat Majlis Raja-Raja pada pagi ini. Mel melaporkan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tiba paling awal, yaitu pada pukul 9.40 pagi. Selepas mengadakan pertemuan dengan pemimpin politik yang di Pertuan Agong memanggil mesyuarat itu bagi mendapatkan pandangan berhubung pelantikan Perdana Menteri yang ke-10. Dan yang paling menarik juga pada hari ini ialah apabila Hadi dengan penuh tanda tanya mengatakan bahwa Presiden PAS mendakwa Perikatan Nasional masih di hadapan. Hadi kata PN masih di hadapan. Wow. Dia kata kekal tenang. Kita sedang usahakan. Kita masih di hadapan. Luar biasa. Mereka merancang, Allah merancang, kita di pihak yang benar, insya Allah terpelihara, negara terpelihara, katanya di Facebook hari ini. Wah, Hadi kata mereka di pihak yang benar. Jadi siapa yang pihak tak benar, itu persoalan dia. 2 hari lalu pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, dia ada sokongan 115 ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan. Dia juga berkata Perikatan Nasional tidak bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh yang di Pertuan Agong agar gabungan itu menubuhkan kerajaan perpaduan dengan PH. Pada 8.45 pagi, sebentar tadi, Ketua Dewan Perhimpunan Penyokong PAS, yaitu N. Balasubramaniam berkata, Perikatan Nasional mendukung aspirasi kepelbagaian kaum dan ia terbukti apabila ramai calon bukan Melayu dan bukan Islam
diletakkan dalam PRU 15 dari Bersatu Gerakan Parti Maju Sabah SAPP dan Parti Solidariti Tanah Air Kusta. Ini membuktikan bahwa Perikatan Nasional bukanlah sebuah parti politik yang mementingkan kaum tertentu sahaja, seperti yang coba digambarkan oleh pihak-pihak tertentu, katanya. DHPP menggesa supaya semua pihak memainkan peranan untuk membina perpaduan, bukan mengambil peluang membina jurang dan akhirnya meruntuhkan perpaduan yang telah kita kecapi selama ini, kata beliau lagi. Aku tak tahu pula selama ini ada DHPP. Sekarang ini tiba-tiba pula muncul DHPP, memberi penerangan pula tentang perkara ini. Semoga selepas ini DHPP ini tidak mendiamkan diri, tapi muncullah selalu lalu, bukan sekali kala. Sementara itu, The Vibes melaporkan Bishop Kuching, Reverend Donald Jute, menyuarakan harapan agar GPS tidak menubuhkan kerajaan dengan PN. Pendirian saya, ekstremisme tidak boleh dibenarkan, kata beliau. Apatah lagi digalakkan dan disokong untuk menormalkan kebencian mereka terhadap kaum dan penganut agama lain, kata bishop tersebut. Kita tak boleh benarkan ahli politik terus memisahkan kita, kerana keharmonian tidak datang secara natural, katanya ketika seperti dipetik. Pukul 8.30 pagi sebentar tadi, pemimpin tertinggi BN bertemu hari ini lagi. Pada masa ini belum dipastikan jam berapa Dewan Tertinggi BN akan bermesyuarat. Kalaupun mesyuarat itu memang akan diadakan. Semalam, 3 pemimpin BN mendesak Ahmad Zahid Hamidi agar meletakkan jawatan sebagai pengerusi gabungan itu. Apa yang dipastikan setakat ini adalah Majlis Raja-Raja akan bermesyuarat pada 10.30 pagi. Media juga tidak lagi berkumpul di rumah pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim di Kajang, Selangor. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, muncul juga di dalam satu laporan mengatakan bahwa komponen Barisan Nasional meminta supaya dilakukan undi tidak percaya terhadap terhadap Zahid Hamidi atas tindakan beliau menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong menyokong Pakatan Harapan. Hari ini dalam berita semasa juga di Malaysia kini, DAP mohon maaf pada Abang Johari jika pernah singgung Sarawak. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok hari ini mengadakan pertemuan dengan pengurusi GPS dan Premier Sarawak Abang Johari Openg di Kuching. Dalam pertemuan itu, Lok berkata DAP memohon maaf kepada Abang Johari di atas seberang kenyataan oleh pemimpin parti itu yang menyinggung perasaan kerajaan dan penduduk Sarawak. Kami telah mengadakan perbincangan secara mesra. Saya telah memaklumkan kepada Premier bahawa sekiranya terdapat apa-apa kenyataan yang pernah dibuat oleh mana-mana pemimpin DAP yang menyinggung perasaan kerajaan dan rakyat Sarawak, saya mewakili pihak DAP untuk memohon maaf secara terbuka. Saya berharap pertemuan hari ini akan membuka satu lembaran baru untuk membina persefahaman dan kerjasama demi Malaysia yang lebih maju dan progresif, kata Lok dalam kenyataan. Wow, apakah tindakan Anthony Lok berjumpa dengan Abang Johari, pengerusi GPS ini akan membawa kepada satu lagi sokongan baru kepada Anwar Ibrahim, satu lagi clue bahawa Anwar Ibrahim memang akan menjadi Perdana Menteri. Sama-sama kita nantikan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Tekan butang subscribe, bye-bye.